Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian. Apa khabar semuanya? Bersama dengan Ustaz pada pelajaran pendidikan Islam tajuk kefahaman surah Ad-Duha. Anda boleh buka tajuk ini dalam buku teks pendidikan Islam muka surat 26. InsyaAllah pada bahagian yang kedua ini kita akan menyambung daripada bahagian yang pertama sebelum ini. Siapa yang belum melihat bahagian pertama boleh klik link yang Ustaz sediakan. Pada bahagian yang kedua ini insya-Allah kita ulangi semula beberapa perkara berkaitan dengan surah Duha di bahagian yang pertama lepas. Yang pertama ialah pengenalan surah Ad-Duha. Tempat diturunkan iaitu Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah. Jumlah ayat 11 ayat. Kenapa dinamakan surah Duha? Kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah ini. Apakah sebab penurunan surah? Surah ini merupakan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah SAW kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Baiklah murid-murid kalian, insya-Allah kita sambung pelajaran pada bahagian yang kedua ini berkaitan dengan surah Ad-Duha dan juga terjemahannya. Anda boleh lihat pada muka surat seterusnya, iaitulah surah Ad-Duha dan juga terjemahan bagi surah ini. Boleh kita baca bersama-sama dan Ustaz telah sediakan video berkaitan dengan bacaan surah Ad-Duha dan juga terjemahannya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh orang musyrik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha berpuas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan? Wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar, oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta bantuan pimpinan maka janganlah engkau tengking herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, itulah tadi bacaan surah Ad-Duha dan juga terjemahannya. Mari pula kita lihat berkaitan dengan intisari surah Ad-Duha.
Surah Ad-Duha di sini telah dinyatakan ada 3 intisari surah Ad-Duha. InsyaAllah, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah SAW dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding dunia. Yang kedua, surah ini menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk. Yang dimaksudkan sini ialah Al-Quran. Dan yang ketiga, dalam surah ini Allah menyatakan Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan, serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Inilah murid-murid, ada 3 intisari yang dinyatakan di dalam surah Ad-Duha ini. InsyaAllah, seterusnya ialah pengajaran daripada surah Ad-Duha. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Ad-Duha ini? Yang pertama, orang yang berusaha akan berjaya. Yang kedua, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi murid-murid sekalian, inilah pengajaran daripada surah Ad-Duha yang boleh kita ambil manfaat dan juga faedah daripada surah Ad-Duha ini. Mudah-mudahan apabila kita memahami surah Ad-Duha ini, dapatlah kita menjadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Di bawah situ juga ada dinyatakan rumusan. Dalam surah Ad-Duha, Allah menceritakan nikmat-nikmat kurniaan Allah kepada Rasulullah SAW. Semua ini sebagai dalil-dalil ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, murid-murid sekalian, sebagai akhirnya, Ustaz mahu kamu semua selesaikan tugasan yang akan Ustaz sediakan ini. Ya, tugasan yang mudah insya-Allah. Yang pertama, nyatakan salah satu daripada 3 intisari surah Ad-Duha. Tadi ada 3 intisari surah Ad-Duha. Ustaz mahu kamu nyatakan salah satu sahaja daripadanya. Yang kedua, apakah pengajaran yang boleh didapati daripada surah ini? Tadi ada berapa pengajaran surah Ad-Duha? Ada 3 kan? Ustaz mahu kamu nyatakan pengajaran yang boleh didapati daripada surah ini. Baiklah, insya-Allah kita bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.